dan Al-Mubarak. Ramadan datang saban tahun bagi membuka peluang kita sebagai umat Islam untuk melipat gandakan amalan selain daripada mengharapkan rahmat dan keampunannya. Apabila kita dipilih berada dalam bulan Ramadan ini, ianya satu perkara yang perlu kita syukuri. Sehubungan dengan itu, rasa syukur perlulah dizahirkan dengan melaksanakan segala ibadah wajib dan sunat sepanjang Ramadan. Ramadan pula perlu disambut dengan penuh kegembiraan. Orang yang berasa bergembira dengan kehadiran Ramadan membuktikan bahawa dirinya tahu kelebihan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan yang difardukan padanya ibadah berpuasa. Puasa pula dikaitkan dengan takwa. Oleh itu, para hadirin sekalian yang dikasihi, ayolah kita bersemangat menyambut kedatangan Ramadan. Ayolah kita rebut segala kebaikan yang ada. Ayolah kita menginsafi kekurangan diri dan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lipat gandakan amalan kita dan latih diri kita untuk bersedekah dan sentiasa berdoa agar segala amalan kita ini diterima olehnya dan kita sampai ke bulan Ramadan. Para hadirin sekalian, guru dan para pelajar, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran Semarak Ramadan bagi tahun 2021 bersamaan 1442 Hijrah. Akhir kata, perkataan yang indah adalah Allah. Lagu yang merdu adalah azan. Media yang terbaik adalah Al-Quran. Senaman yang sihat adalah solat. Daya sempurna adalah puasa. Kebersihan yang menyegarkan adalah wuduk. Perjalanan yang indah adalah haji. Khayalan yang baik adalah ingat akan dosa dan taubat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini hadirnya membawa iman dan takwa kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi sudahnya simbolik pelancaran program Ihya Ramadan peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Rini. Penonton sekalian, nampaknya aura Ramadan semakin terasa. Minggu depan sahaja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan beribu-ribu kesyukuran sekiranya kita sampai pada tarikh tersebut. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kru yang terlibat dengan ucapan jazakumullah khairal jazaa. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah kita ke agenda seterusnya, iaitu agenda utama majlis kita pada malam ini, iaitu ceramah Ihya Ramadan di bawah payung kata Ramadan Sekolah Kehidupan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang ceramah kita pada malam ini. Nama diberi ialah Johar bin Jalil, berasal dari Pekan Pahang, sudah berkahwin dan dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata. Latar belakang pendidikan beliau mendapat diploma dan ijazah sarjana muda sains serta pendidikan pengajian Islam UTM, Master Usuluddin iaitu dakwah dan pembangunan insan di Universiti Malaya. Antara pengalaman bekerja beliau pada tahun 1998, beliau pernah berkhidmat sebagai guru di Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Batu Talam Raub Pahang. Maksudnya anak jati Pahang memulakan baktinya di negeri Pahang. Tetapi hadirin sekalian, pada tahun 2000 penceramah kita telah berhijrah ke Johor Bahru yang menjadi tenaga pengajar Institut Kemahiran Mara Johor Bahru. Pada tahun 2004 pula beliau menjadi guru agama di SMK Lutong Miri Sarawak. Daripada Johor Bahru dah jadi pula ke Sarawak, jauh pula jadi. Tapi 2004 sebelum tu Ustaz Johari jadi pegawai NTADA di Johor. Baiklah, selepas di Sarawak tahun 2011 beliau menjadi guru agama di SMK Impian Emas Kedai, dan di sinilah beliau bertemu dengan ustazah di sekolah negeri kita, bersama-sama mengajar, bukan bertemu untuk ketemu jodoh, bersama-sama dengan Ustazah Syida. Okey, tahun 2015 beliau cuti belajar buat master di UTM. 2017 menjadi penolong pengarah di bahagian pendidikan Islam KPM. 2018 beliau telah menjawab jawatan sebagai penolong pengarah sektor pendidikan Islam di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Jadi banyak sumbangan beliau dalam bidang pendidikan, dan terkini mulai tahun 2020 beliau cuti belajar dan sambung pengajian di peringkat kedoktoran di UTM. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin dan hadirat sekalian, sesuai dengan tajuk ceramah kita pada malam ini, ayo kita bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Johari Jalil dengan ceramah sempurna pelancaran program Ihya Ramadan peringkat SMK Mutiara Rini tahun 2021 bersamaan 1400. Para ibu bapa dan seterusnya pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Boleh saya cuba buka slide saya dulu Ustazah Sila Ustaz. Suara tak ada orang tu. Suara tak ada. Saya tengah set up. Terima kasih. Boleh saya cuba buka slide saya dulu Ustazah Tunggu suara. Gambar dalam gambar.
tak Ustaz pinkan apa yang Ustaz share tu. Ustaz pergi kat Sekejap. sini, Ustaz pinkan. Ya puan? Ustaz dah present dah, Ustaz dah share dah keluar dekat sini. Cuma Ustaz pinkan kat atas tu, Ustaz pinkan. Apa yang Ustaz share dekat bahagian atas ni, Ustaz pinkan. Okey, dah nampak ke skrinnya? Saya tak nampak apa yang Ustaz share dalam skrin saya. Bukan pin saya, pin Ustaz punya share. Okey. Presentation Ustaz. Slide-nya tak keluar lagi? Tak keluar lagi. Tak pun Ustaz bagi kat saya. Telegram kat itu Sabah Syidang. Jadi saya sharekan. Okey. Okey. Sama pecah. Tutup OBS ya. Okey, saya dah hantar ke Ustazah Nursidah. Tapi bunyi azan kurang keluar. Saya tengah tunggu je. Macam mana saya nak share daripada laptop saya? Biasa saya tekan keluar je dekat bila saya present. Ustazah Azrin yang nak share slide ke? Kita dah terima dah slide Ustaz punya slide di Telegram. Saya tengah buka. Okey, baik. Sebentar ya, para penonton sekalian, kita ada sedikit gangguan teknikal dan insya-Allah akan diselesaikan sebentar lagi. Okey, saya Ustaz, sebenarnya dalam fail Ustaz tu mungkin ada video Tak ada. Audio pun tak ada. Audio pun tak ada. Cuba Ustaz share lagi sekali, saya tak boleh buka fail PowerPoint Ustaz. Boleh tak Ustaz save Pak? Saya nak pilih apa window ke ataupun entire screen? Pilih window. Window, okey. Entire screen pun boleh juga. Nak selamat entire screen Ustaz. Entire screen ya. Okey. Keluar tak? Belum lagi Ustaz? Oh, belum Tak sebab Ustaz dah keluar Dah keluar. Oh, tapi di paparan kami belum lagi ni. Okey, ada tak? Okey. Jap. Tak keluar. Okey Ustaz.
Betul Ustaz, saya tu dah keluar dah kat skrin kami yang Ustaz sedang share. Dekat skrin Ustaz tu ada tak apa yang Ustaz sharekan? Dekat Okey. pin kat situ. Ustaz. Okey. Ni yang okey. Okey, cantik. Dah Dah, okey clear. Tolong respon, boleh dengar suara tak dekat FB Live kita? Boleh saya teruskan? 3 OBS. Atas ke bawah. Ustazah Azrin, tadi kita ada gangguan suara, penonton tak dengar. So kita nak minta feedback daripada penonton di FB Live. Mereka dengar tak suara sekarang? Okey, baik. Silakan Ustaz. Okey, boleh dengar saya Zahan? Boleh. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih maaf atas gangguan teknikal. Saya pun petang tadi dah cuba 2-3 kali okey sampai masa inilah kelemahan bila kita secara atas talian. Saya asal di Ustazah Syida jemput untuk kongsi saya kata bersemuka ataupun online. Jadi saya pun rasa macam agak sedih juga lah kan sebab tak dapat berjumpa dengan anak-anak pelajar. Tapi tak apa, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi malam ini Allah pertemukan kita walaupun dalam video normal bahagia ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh waktu yang singkat ini. Allah izinkan kita untuk berkongsi sedikit ilmu yang saya ada berkait dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, Ramadan Sekolah Kehidupan. Sekarang kita berada pada 26 Syakban. Lebih kurang dalam 4 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan insya-Allah kalau Allah panjangkan umur kita. Baik, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Seperti yang saya sebutkan tadi dan juga dalam ucapan timbalan YDP PIPG pun ada menyebut bahawa kita perlu mengambil kesempatan berada dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan sebanyak yang mungkin amal-amal soleh. Ada gangguan suara lah sikit, Ustazah Hanan. Suara saya boleh dengar dengan jelas ke Ustazah Hanan? Boleh Ustaz. Okey. Ada azan di beberapa tempat. Okey, tak apa, kita teruskan. Jadi alhamdulillah seperti yang disebutkan oleh timbalan YDP PIBG Dr. Nur Azian, seperti mana yang disebutkan oleh Puan Hajah Pengetua tadi, Puan Hajah Rohanariah, bahawa inilah peluang yang terbaik untuk kita meningkatkan ataupun menggandakan amal-amal soleh kita. Jadi mudah-mudahan ruang masa yang kita peruntukkan pada malam ini, kita duduk dalam tempoh waktu yang singkat ini, Allah catatkan bahawa inilah antara amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan inilah sebagai persiapan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu ayat surah Al-Isra ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Bagi setiap manusia itu kami kalungkan bahagian nasibnya di tengkuk ataupun leher masing-masing. Para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini ketika kita berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Mati ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Mati ini adalah sesuatu yang menakutkan. Ini digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan malaikat maut. Pada ketika itu Aisyah gambarkan di sisi baginda Rasulullah ini ada satu bekas yang mengandungi air. Lalu baginda Rasulullah mencelupkan kedua belah tangan baginda ke dalam bekas tersebut, kemudian disapukan ke wajah dan juga dada baginda. Sampai Nabi SAW berdoa, Ya Allah, ringankan beban kesakitan mati. Jadi bayangkan, Rasulullah, kekasih Allah, Rasul yang maksum, terpelihara daripada dosa dan kesalahan.
jauh berbeza dengan kita manusia biasa ini yang banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi bagaimana satu ketika nanti kita nak berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa ini? Dan kata ulama tafsir dalam ayat yang saya bacakan tadi, pada ketika kita berhadapan dengan malaikat maut ini, datang satu malaikat membawa satu bentuk kalungan, dan kalungan itu merupakan himpunan daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Pada ketika itu, bila kita berhadapan dengan malaikat maut ini, bila datang malaikat membawa kalungan yang merupakan himpunan daripada amal-amal yang kita kerjakan, kata ahli tafsir, pada ketika itu, kematian itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian, walaupun malam ini kita berkongsi, mencari ilmu secara atas talian, secara online, mudah-mudahan duduknya kita ini Allah catatkan bahawa inilah amal-amal soleh yang kita lakukan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun saya sebutkan tadi bahawa Ramadan itu lebih kurang tinggal 4 hari lagi, kalau Allah panjangkan umur kita, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan. Sebab itu kita antara amalan yang digalakkan ketika kita berada dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rejab lagi, sebagaimana doa yang dibacakan oleh Ustaz Nasaruddin tadi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah panjangkan umur kita, supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya, Ramadan Sekolah Kehidupan. Yalah, kita ini dalam institusi sekolah kan. Bila sebut tentang sekolah, semua orang sedia maklum bahawa sekolah ini adalah pusat ilmu. Kalau kita tengok daripada sekolah rendah, seorang kanak-kanak itu bila masuk prasekolah ke darjah 1 ke, di awalnya mungkin dia tidak tahu membaca, menulis. Tetapi bila dia ke institusi yang namanya sekolah, maka mengubah kehidupan individu ataupun murid tersebut. Daripada dia tak kenal huruf, dia boleh membaca. Daripada dia tidak tahu membilang, mengira dan sebagainya, maka dia tahu ataupun boleh mengira. Itulah institusi sekolah yang sangat penting dalam hidup seseorang itu, termasuklah kita pada hari ini, yang boleh mengubah kehidupan kita. Jadi saya nak kaitkan dengan Ramadan yang akan kita lalui sedikit masa lagi, insya-Allah. Dengan Ramadan ini juga, seperti yang saya paparkan di skrin ini, dengan Ramadan itu boleh berlakunya sesuatu perubahan. Bermulanya suatu perubahan dalam hidup kita. Ramadan boleh mengubah kehidupan kita daripada keadaan yang mungkin sebelum ini, Ramadan yang kita lalui 20 tahun yang dulu, 30 tahun, kita dah 30 tahun jumpa dengan Ramadan. Tetapi sejauh mana tarbiyah ataupun pendidikan yang kita lalui sepanjang Ramadan itu berjaya mengubah kehidupan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya mulakan perkongsian saya pada malam ini dengan satu hadis yang pertama berkait dengan kelebihan hidup dalam bulan Ramadan. Saudara Hanan boleh nampak slide yang seterusnya? Boleh dengar suara saya dengan jelas setakat ini? Boleh Ustaz, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah, kita teruskan. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ini juga agak panjang, jadi saya bacakan terjemahannya ataupun maksud hadis ini secara keseluruhannya. Apa yang nak disebutkan oleh Nabi SAW ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada 2 orang pemuda, 2 orang lelaki daripada kaum Bali. Kaum Bali daripada sebuah perkampungan. Kampung itu namanya Kampung Qudaa. Datang menyatakan keislaman di hadapan Nabi SAW. Dalam bahasa kita yang lebih mudah, 2 orang pemuda datang jumpa dengan Nabi, masuk Islam. Baik. Daripada 2 orang ini, salah seorangnya, saya namakan dengan pemuda yang pertama lah. Okay. Pemuda yang pertama ini Allah kurniakan kepada dia satu nikmat keberanian. Nikmat keberanian. Jadi berani dalam hidup kita ini, berani ke depan. Kalau sebagai pelajar, bila cikgu bertanya, berani menjawab dan sebagainya lah. Berani ke hadapan itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Jadi begitu juga dengan lelaki yang pertama ini. Bila dia masuk Islam, Allah kurniakan kepada dia satu nikmat yang besar, iaitu nikmat keberanian. Lalu dia menyertai Nabi SAW dalam banyak peperangan. Akhirnya dia syahid. Baik, itu lelaki yang pertama.
Maka tinggallah lelaki yang kedua ini tadi. Sahabatnya meneruskan kehidupan setahun selepas itu. Dia meneruskan kehidupan dia, beribadah dan sebagainya. Akhirnya setahun selepas itu dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia saja, maka seorang sahabat Nabi SAW, namanya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini dia bermimpi. Pada satu malam dia bermimpi bila lelaki yang kedua ini tadi dah meninggal, dah dikebumikan dan sebagainya. Malam tu dia mimpi. Bila dia mimpi, dia berada di hadapan pintu syurga bersama dengan dua orang lelaki ini ataupun dua orang pemuda yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW ini. Baik. Ketika berada di hadapan pintu syurga ini dalam mimpi Talhah, datang malaikat. Malaikat datang bertemu dengan mereka. Akhirnya malaikat mengambil lelaki yang baru sahaja meninggal dunia untuk dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa masuk syurga terlebih dahulu. Jadi Talhah jadi pelik. Kenapa yang baru meninggal ini masuk syurga dulu? Sedangkan yang setahun meninggal itu, yang dah setahun meninggal, dia ni mati syahid. Kita pun semua sedia maklum kan, orang yang mati syahid ini kelebihannya sangat besar. Masuk syurga tanpa hisap contohnya kan. Tidak diazab di alam barzakh. Tapi kenapa yang masuk syurga, kata Talhah, lelaki yang baru saja meninggal. Jadi Talhah jadi pelik, hairan, duk fikir-fikir. Jadi kemudian datang malaikat yang tadi, datang semula, barulah mengambil lelaki yang kedua, lelaki yang pertama meninggal ni, yang mati syahid, untuk dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datang kali pertama bawa yang baru meninggal, datang kali kedua ambil yang dah setahun meninggal, baru dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Talhah terus menjadi hairan, pelik kan, duk fikir kenapa. Akhirnya keesokannya Talhah ini bertemu dengan Nabi SAW, menceritakan tentang mimpinya. Kata Talhah, aku ceritakan apa yang aku mimpikan tadi. Mimpi malam tadi, cerita kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, adakah engkau pelik wahai Talhah? Bukankah lelaki yang baru saja meninggal dunia ini tadi, dia ini berpeluang hidup lebih setahun daripada sahabatnya yang dah setahun meninggal. Betul, kata Talhah. Kalau macam tu, maka sudah tentu lelaki yang kedua yang baru meninggal ini tadi berpeluang melaksanakan solat lebih daripada 6,000 rakaat. Itu kata Nabi SAW kan. Yang pertama tadi dia berpeluang melaksanakan solat lebih daripada 6,000 rakaat. Jadi para ulama hadis menghuraikan tentang hadis ini. Kenapa Rasulullah kata lelaki yang kedua ni solat lebih daripada 6,000 rakaat? Baik, kiraan pula. Satu hari kita sembahyang dengan waktu 13 rakaat. Katakanlah kita ni orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita pun buat apa yang Nabi galakkan. Kita solat witir. Kita buat 3 rakaat. Kalau ikut part yang afdal ni kita ambil 3 rakaat. Jadi satu hari campur dengan 3 rakaat ni, campur dengan 17 rakaat solat fardu kita yang wajib itu, menjadikan kita ini sembahyang 20 rakaat satu hari. Baik. Kalau sebulan kita katalah 29 hari. Kalau 29 hari kita sembahyang, kita buat 580 rakaat. Kalau lelaki yang kedua tadi dia meninggal lambat setahun, dia beribadah setahun, selama 12 bulan. Kalau sebulan 580 rakaat kali dengan 12 bulan, maka dia telah melaksanakan 6,960 rakaat. Pelanggaran yang salah. Tapi apa yang disebut, lelaki yang baru saja meninggal ini, dia hidup lebih lama daripada sahabatnya yang pertama, maka dia berpeluang melaksanakan solat lebih daripada 6,000 rakaat. Jadi itu pilihan yang pertama dia. Yang kedua, kata Nabi SAW kepada Talhah, wahai Talhah, jika lelaki yang kedua ni tadi dia berpeluang hidup setahun lebih daripada kawan dia yang pertama yang tadi, maka sudah tentu dalam setahun itu dia jumpa 1 bulan namanya Ramadan. Jadi dia berkesempatan hidup dalam Ramadan berbanding dengan kawan yang telah setahun yang dulu. Jadi oleh kerana kelebihan dia hidup dalam Ramadan, kata Nabi SAW, maka beza lelaki kedua yang baru meninggal ini berbanding dengan yang pertama yang dah syahid itu, beza mereka ini seperti antara langit dengan bumi.
subhanallah, betapa besarnya kelebihan orang yang berkesempatan hidup dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan berkat doa yang Ustaz Nas baca tadi, kita semua selalu amalkan. Allah panjangkan umur kita, insya-Allah pada tahun ini kita berkesempatan. Dan kita kena berazam, seandainya Allah pertemukan kita dengan Ramadan pada tahun ini, kita akan melaksanakan ibadah semaksimum yang mungkin, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedang penonton, sedang hadirin sekalian, anak-anak pelajar yang saya kasihi, kenapa kita berpuasa? Kan, ini yang mungkin kita biasa sebut ataupun yang kita sedia maklum lah. Daripada sekolah rendah lagi kita dah berpuasa, kita ni puasa, kita belajar sebab apa? Kita nak mengasai kelaparan yang dialami oleh orang miskin, supaya akan timbul rasa simpati terhadap mereka. Adakah itu tujuannya kita berpuasa? Kalau bila dah ceramah online ni tak ada nak soal jawab kan. Kalau ke depan senang nak tanya dari banyak kita. Jadi kalau tanya itu mesti ada, inilah antara jawapannya kan. Nak berpuasa? Kerana nak rasa macam mana susahnya orang miskin kan. Jadi kalau itulah pemikiran kita selama ini, apa yang kita faham, kita puasa sebab nak rasa susahnya orang miskin, maka mengapa orang miskin yang selalu kelaparan itu pun masih juga diwajibkan berpuasa. Jadi bukan itu tujuan utama kita berpuasa lah. Bukan sebab nak rasa susahnya orang miskin kan. Jadi ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 5 ayat surah Al-Baqarah ini, bermula dengan ayat 183. Arahan Allah tentang puasa. Ini pun semua orang sedia maklum kan. Tadi saya dengar dalam ucapan Puan Hajah Kementul pun menyebut bahawa tujuan kita berpuasa ini untuk menjadikan kita ini orang yang bertakwa. Baik, secara ringkasnya, saya tak bacakan ayat ini satu persatu. Cuma apa yang saya nak sebutkan tentang ayat yang ke-183 ini dalam surah Al-Baqarah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, kata Allah. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik. Tapi kita terus pergi kepada ayat yang terakhir itu. Tengok ayat yang terakhir. Bila ayat yang terakhir di penghujungnya Allah sebut la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan semua manusia bertakwa. Kan berbeza tu. Ayat yang 183 tadi Allah kata mudah-mudahan kamu bertakwa. Akhirnya mudah-mudahan semua manusia boleh menjadi orang yang bertakwa. Jadi maksudnya dalam ayat ini Allah mengajar kita, dalam kita berpuasa ada hukum hakam, peraturan-peraturan, ada perkara-perkara yang merupakan sebagai satu nilai tambah kepada ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi sudah tentu tujuan kita berpuasa itu untuk mencapai darjat takwa. Orang yang takut kepada Allah, orang yang mampu melaksanakan segala apa yang Allah suruh, mampu meninggalkan semua yang Allah larang. Itu orang yang bertakwa kan. Jadi bagaimana puasa ini boleh menjadikan kita orang yang bertakwa? Bagaimana Ramadan ini kita katakan dia sebagai sekolah kepada kehidupan kita. Bagaimana dengan Ramadan ini dia boleh mengubah hidup kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Baik, secara ringkasnya, dalam ayat ini, dalam 5 ayat ini Allah sebutkan tadi, tujuan berpuasa itu untuk menjadi orang, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah sebut satu persatu hukum berkait dengan puasa. Kalau orang sakit, kalau orang yang dalam keadaan bermusafir, bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dia nak membayar fidyah dan sebagainya. Kemudian Allah sebutkan dalam bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah sebut Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maknanya kita baca Quran dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah sebut lagi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ditanya tentang aku, katakan bahawa aku ini dekat. Maknanya Allah menggalakkan supaya kita ini memperbanyakkan untuk berdoa kepada Allah dalam bulan Ramadan ini. Banyak berdoa. Orang yang sedang berpuasa, doanya sangat mustajab. Baik, tadi apa lagi? Allah nyatakan tentang bagaimana hubungan suami isteri dalam bulan Ramadan dan sebagainya lah. Akhirnya, seandainya kita ini menjadi hamba Allah yang taat, kita berpuasa mengikut hukum hakam, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang puasa ini, dalam erti kata yang lebih mudah, kita puasa betul-betul. Bukan puasa sekadar tak makan, tak minum. Bukan puasa sekadar menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.
maka kita melakukan puasa kita itu puasa yang sungguh-sungguh sehingga dia boleh mengubah hidup kita menjadi hamba yang bertakwa. Semua kita, bukan hanya seorang, bukan ustaz, bukan ustazah sahaja, bukan imam sahaja, tapi semua orang, selagi kita bergelar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengikut apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini, maka menjadikan kita ini hamba yang bertakwa. Dan ini yang disebutkan bahawa Ramadan itu boleh mengubah kehidupan kita. Baik, seterusnya, kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan juga. Sabda Nabi SAW, saya bacakan terjemahannya, tuan-tuan pun boleh tengok paparan hadis ini, matan hadis ini. Apa yang disebutkan jika hamba-hamba Allah mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, sudah tentu mereka ini bercita-cita supaya Ramadan itu berpanjangan. Bulan Ramadan berpanjangan selama setahun. Kan, itulah kalau kita benar-benar mengetahui dan juga cuba memahami dan juga mengamalkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Jadi sudah tentu kita mengharapkan kalau boleh 12 bulan setahun itu puasa pun puasalah, tak ada masalah, main tarawih tiap malam pun tak apalah, sampai ke tahap itu sekali kan, kalau kita tahu tentang kelebihan-kelebihannya. Baik. Kemudian Nabi SAW sebutkan bahawa Ramadan ini adalah bulan berkat, bulan yang penuh dengan keberkatan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah." Bila datangnya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghullikat abwaban nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffilat asyayatin, dibelenggu syaitan. Baik. Ataupun bahasa kita yang lebih mudah, syaitan kenikat lah kan. Dalam bulan Ramadan, syaitan kenikat. Itu yang kita dengar daripada kecil dulu kan. Zaman atuk, nenek, moyang kita, arwah mak ayah kita sebut macam tu lah. Apa nak takut dalam bulan Ramadan kan, syaitan semakin ikat kan, betul. Baik. Kita lihat dalam masyarakat kita, berkat bila syaitan dibelenggu, syaitan diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat ramai manusia ataupun ramai orang dalam masyarakat kita ini berubah kepada berwajah iman. Berlaku perubahan 360 darjah dalam hidup kita. Jangan kata orang lah, kita tengok kita sendiri kan. Bila masuk saja Ramadan, berlaku perubahan 360 darjah. Berlaku perubahan secara tiba-tiba. Mana tiba-tiba? Biasa kita tengok anak-anak pelajar lelaki yang selalu pergi semayang berjamaah di masjid. Orang lelaki kena semayang dekat masjid kan. Semayang 5 waktu bagi orang lelaki afdalnya secara berjamaah, masjid, surau, kita kisahlah. Baik, jadi kalau anak-anak lelaki ni yang biasa pergi masjid, bila dalam bulan Ramadan dia akan tengok, masuk saja malam pertama orang datang sembahyang tarawih, ramai orang kan, penuh datang sembahyang tarawih macam sembahyang Jumaat. Ini yang dikatakan perubahan yang berlaku secara tiba-tiba. Kita pun biasa malas nak pergi sembahyang berjamaah, tiba-tiba nak sembahyang tarawih, terus ramai orang pergi masjid kan, sampai penuh masjid, sampai melempah keluar. Lagi-lagi sekarang musim PKP ni, semayang yang kena jarak kan, 1 meter, lagilah tak tahu melempah ke mana kan. Ramai orang. Baik, apa lagi? Perubahan yang berlaku secara tiba-tiba dalam hidup kita. Kita rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Salah ke rajin baca Quran? Tak salah. Tapi itulah saya nak gambarkan bahawa keberkatan Ramadan. Ramadan itu bulan ibadah. Sehingga kalau selama ini tak rajin baca Quran, kita jadi rajin baca Quran. Kalau mak-mak kita pula kan, bila masak juadah untuk berbuka puasa, kalau selama ini tak bagi jiran sebelah, tapi tiba-tiba dalam bulan Ramadan rajin mak kita bagi masakan itu kepada jiran kita. Itu maknanya perubahan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Baguslah kan bersedekah dalam bulan Ramadan. Kita jadi rajin baca Quran. Kalau selama ini payah nak baca Quran kan, tapi bila masuk saja Ramadan, kita rajin baca Quran. Baik. Itulah contoh berkatnya bila syaitan dibelenggu, menjadikan kita ini rajin, kita lain macam. Tetapi malang bagi kita, seandainya perubahan yang dah berlaku dalam hidup kita itu, bila keluar saja Ramadan juga berlaku perubahan yang tiba-tiba. Tiba-tiba kita tengok, tak payah luar Ramadan lah, belum
penghujung Ramadan dia orang semakin kurang dekat masjid kan. Kalau semayang saf-safnya semakin surut. Orang lebih ramai ke shopping kompleks. Sedangkan sepatutnya 10 malam yang terakhir itu kita melakukan pecutan akhir. Kita nak mengejar Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi secara tiba-tiba motivasi kita untuk beribadah semakin menurun. Dah tak rajin lagi dah nak semayang berjamaah. Quran pun dah malas nak baca. Infak pun dah makin kurang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan pada tahun ini dengan kita berkongsi ilmu pada malam ini, kita jadikan Ramadan ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan yang tahun sebelumnya. Bermulanya perubahan dalam hidup kita insya-Allah. Ramadan berjaya mendidik kita menjadi lebih baik. Insya-Allah. Baik. Keberkatan bulan Ramadan ini sama je sebenarnya. Sama je sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Biqai dalam satu tafsirnya. Dia kata keberkatan Ramadan ini daripada dulu sampai sekarang sama je. Tak ada bezanya. Tak ada bezanya. Zaman COVID-19 ini Ramadan rasa macam tak seronok. Tak seronok tu sebab tahun lepas tak ada bazar Ramadan kan. Tahun ini alhamdulillah dah ada bazar Ramadan. Tapi tahun lepas tak ada pun kita boleh puasa juga, tak ada masalah pun kan. Tapi tahun lepas lagi malam kan, semayang pun kat rumah, macam hal kan. Baik, main tarawih pun kat rumah. Jadi tahun ini insya-Allah kita dibenarkan, ambillah peluang. Jadi keberkatan itu tak kira lah COVID ke tak COVID ke, Ramadan itu memang sentiasa satu bulan yang Allah jadikan penuh dengan keberkatan. Sama saja. Baik, kalau satu ketika dahulu kata Imam Al-Biqai, keberkatan Ramadan itu sehingga kata Imam Asy-Syafi'i khatam Quran satu hari 2 kali. Bayangkan khatam Quran satu hari 2 kali. Kita setahun nak khatam sekali pun, aduh penat kita kan. Payah nak khatam. Ramadan khatam alhamdulillah. Kalau bukan Ramadan rasa macam payah nak khatam. Tapi Imam Syafi'i khatam Al-Quran 2 kali sehari. Sebulan Imam Syafi'i berpuasa, kalau 30 hari maknanya 60 kali beliau khatam Quran. Itu nak tunjukkan betapa berkatnya berada dalam bulan Ramadan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pelajar-pelajar yang saya kasihi. Keberkatan Ramadan ini akan kita rasai. Ramadan itu boleh mengubah hidup kita bila kita melakukan beberapa perkara. Saya tak sempat nak sebut semua perkara pada malam ini. Yang sempat saya sebut, insya-Allah saya sebutlah 2-3 perkara yang saya boleh kongsikan. Sekarang pun dah 8.50, saya ada masa lebih kurang dalam 20 minit saja lagi. Saya minta izin sehingga 8.30 lah kot. Sebab tadi saya mula pun lebih kurang macam tu. Ataupun kalau boleh izin saya lebih, saya lajak sikit lah. Nanti terpulanglah kepada persahanan macam mana. Kalau kata boleh terus, saya terus. Kalau kata kena stop, saya stop lah nanti insyaAllah. Baik. Keberkatan Ramadan itu akan kita rasai. Ramadan itu akan mengubah hidup kita bila Al-Quran itu kita baca. Al-Quran dibaca. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah sebut bahawa Ramadan itu bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Jadi rugilah kita kan berada dalam bulan turun Al-Quran, kita tak baca Quran. Saya kalau di ujian mas dulu setiap pagi sebelum perhimpunan, dalam perhimpunan itu saya akan tanya pelajar-pelajar saya. Ini pun sudah pun biasa buat dulu kan, pelajar pagi, petang. Kita akan tanya, kalau hari dah 1 Ramadan, siapa yang dah khatam 1 juzuk Al-Quran? Sebab kita tanya 30 Ramadan khatam Quran kan, 30 juzuk. Jadi kita akan sentiasa tanya kan. Dan kita akan bagi hadiah. Siapa yang hari ini dah khatam Quran, sudah dah khatam 1 juzuk contohnya, kita bagi hadiah. Bagilah, kalau apa pun banyak sumbernya boleh bagi pada pelajar-pelajar kita, ataupun dalam bulan Ramadan biasanya ibu bapa pun banyak yang menyumbang dan sebagainya kan. Jadi kita ada dana yang banyak dalam bulan Ramadan ini. Bagi mungkin duit tunai itu bagi hadiah atau terpulang, tak ada masalah. Sebagai galakan kepada anak-anak didik kita kan. Jadi bila ada yang dah khatam hari ini, saya dah khatam 1 juzuk contohnya. Ada yang kata saya dah khatam 2 juzuk. Katalah seterusnya kan. Sebab kita nak galakkan supaya mereka ini baca Quran dalam bulan Ramadan. Al-Quran perlu dibaca. Ruginya kita berada dalam bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, tapi kita tak baca Quran. Hari ini kita terlalu sibuk. Banyak masa kita kan. Kita jangan kata orang lain lah. Kita muhasabah diri kita. Saya tanya di sini, jawab masing-masing kan. Hari ini
bermula daripada subuh tadi sampai sekarang dah habis waktu isyak ni, dah selesai waktu isyak, berapa muka surat kita baca Quran hari ni? Jemaah Sabah, ini bulan Syakban, nak masuk Ramadan. Sepatutnya antara persiapan dari segi fizikal kita, baca Quran, berpuasa. Jadi banyak mana hari ni kita dah baca Quran, berapa muka yang kita baca. Ataupun daripada subuh sampai sekarang, satu muka pun kita tak baca. Sibuk kita ni kan, banyak benda yang kita nak baca, grup WhatsApp macam-macam kan. Belum cerita Instagramnya, Facebooknya kan. Hari ni pula anak-anak kita lebih suka tengok apa, video TikTok dan sebagainya kan. Tak sempat nak baca Quran kan, banyak masa kita habis. Grup WhatsApp aja macam-macam grup yang kita ada kan. Kalau kat sekolah tu grup rasminya, grup sembangnya, grup macam-macam grup kan, daripada sekolah tadika, sekolah menengah, universiti. Jadi tak sempat nak baca Quran sebab banyak masa kita habis baca ataupun dengan kita melayan media sosial dan sebagainya lah. Ini satu kerugian bagi kita. Kalau dalam Ramadan pun sama juga, bagaimana Ramadan itu nak mengubah kita kan. Dalam Ramadan pun tak sempat baca Quran. Baik, para ibu bapa, saya menyeru kepada tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, ambillah peluang bila berada dalam Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, kita memastikan anak-anak kita ini pandai mengaji, pandai baca Quran. Kalau kita satu ketika dahulu mungkin dengan sebab kesibukan mak ayah kita ataupun mungkin sebab tidak mampu dan sebagainya, tak hantar kita belajar Quran, sehingga kan hari ini kita rasakan bahawa kita ni tak pandai mengaji, tak pandai baca Quran. Jadi jangan kita jadikan anak-anak kita pun mangsa sehingga kita tak ambil berat tentang dia untuk dia pandai baca Quran dan sebagainya. Minta maaf, saya minta maaf cakap, kadang-kadang kita sebagai mak bapak ini kita cukup risau. Bila anak kita ni nak SPM tahun ini dah tingkatan 4 ni, anak kita contoh tingkatan 4 lah, matematik pun nasib tak lulus saja, kita pun carilah tuition yang berbayar di luar sana, ataupun PIBT buat tuition bayar pada guru-guru luar yang pakar dan sebagainya. Jadi kita pun hantar, sanggup masa kita, wang ringgit kita. Sebab apa? Kita malu ataupun kita takut anak kita ni tak pandai matematik, tak pandai bahasa Inggeris. Baguslah sikap yang macam tu kan. Memang penting belajar matematik, bahasa Inggeris, memang penting. Tapi jangan kita lupa, kita kena pastikan juga anak-anak kita ini pandai baca Quran, pandai mengaji. Kalau dia pandai baca Quran, maka betul lah bacaan dalam solat dia, itu sangat penting kan. Dia ini menjadi saham untuk kita nanti. Anak-anak kita lah yang kita tinggalkan ini menjadi saham yang akan mendoakan kita. Tapi kalau dia pun tak pandai baca Quran, macam mana dia nak berdoa untuk kita. Jadi kita sebagai mak bapak tadi sanggup kan, sanggup menghabiskan wang ringgit kita, masa kita, hantar anak kita tuition matematik, bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi sikap itu kita kembangkan lagi. Pastikan anak-anak kita ni pandai baca Quran. Dan anak-anak pelajar, peluang berada di sekolah SMK Mutaridini, sekolah yang sangat hebat, dengan pimpinan pengetuanya, dengan barisan pentadbirnya, guru-gurunya, guru-guru pendidikan Islam, orang yang hebat-hebat yang ada di SMK Mutaridini ini. Jadi ambil peluang. Sebelum keluar daripada tingkatan 5 itu, jumpa ustaz, ustazah, belajar mengaji, belajar baca Quran. Jadi ambil peluang. Dalam Ramadan nanti mungkin ada sesi untuk tadarus Quran dan sebagainya. Kalau tak pandai, jumpa secara personal dengan ustaz, ustazah, belajar baca Quran, insyaAllah. Baik, seterusnya, Al-Quran itu bila dibaca, kita akan dapat syafaat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran itu, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari akhirat kelak sebagai pemberi syafaat kepada tuannya. Jadi kita ni nanti bila kita meninggal dunia, inilah yang akan menjadi teman jika kita berada di alam barzakh nanti. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan yatba'ul mayyit salasah, 3 perkara yang akan ikut seseorang yang meninggal dunia itu sampai ke tanah perkuburan. Tapi apa yang Nabi sebut, fayarji'u isnani, 2 akan kembali tinggalkan kita bersendirian di alam barzakh. 2 akan kembali. Harta kekayaan yang kita ada, pangkat, kedudukan, harta yang kita miliki, rumah, kenderaan dan sebagainya, semua tinggalkan kita, duduk bersendirian di alam barzakh kan.
anak yang kita kasihi, isteri yang kita cintai, suami yang kita sayangi, siapa lagi? Ahli keluarga, kaum kerabat kita, orang yang dekat dengan kita. Bila selesai saja ke bumi, dia tengok, bila selesai dah timbul siapa semua, dia pun meninggalkan kita. Sayang macam mana pun orang yang kepada kita, dia tinggalkan kita secara bersedia. Tapi kata Nabi SAW pada ketika itu, wa yabqa wahidun, yang kekal bersama dengannya adalah amal-amalnya, amal soleh yang dilakukan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Tentang kematian ini. Bila berlaku kematian itu, kata Nabi SAW, bila selesai saja urusan kebumian, bila selesai ke bumi, si mati ni tadi, bila dia di alam barzah, dia akan mendengar bunyi telapak kaki orang yang terakhir meninggalkan dia. Dia dengar. Macam mana dia dengar? Wallahu a'lam. Tu apa? Alam barzah itu berbeza dengan alam dunia kita pada hari ini kan. Sekarang tuan-tuan boleh dengar saya di mana, di channel YouTube ke di mana kan, boleh tengok, boleh dengar suara, tapi di alam barzah wallahu a'lam, dengar macam mana tak tahu. Tapi Nabi kata si mati dia akan dengar. Bila dia dengar bunyi tapak kaki orang yang terakhir meninggalkan dia, pada ketika itu datang dua malaikat nak soal dia dalam kubur. Pada ketika itu datanglah amal-amal dia, solat yang dikerjakan berada di hujung kepala pada ketika itu. Bila malaikat datang daripada arah kepala, solat kata di sini tidak ada pintu untuk dilalui. Di sebelah kanan dia adalah puasa. Bila malaikat datang dari sebelah kanan, puasa kata di sini tidak ada pintu untuk dilalui. Di sebelah kirinya zakat yang dikerjakan. Bila malaikat datang daripada sebelah kiri, zakat kata di sini tidak ada pintu untuk dilalui. Di sebelah hujung kakinya berhimpunlah amal-amal soleh yang dikerjakan, termasuklah bacaan Al-Quran dia, infak dia dan sebagainya. Bila malaikat datang daripada arah kaki, pada ketika itu amal-amal dia termasuklah bacaan Al-Quran, dia kata di sini tidak ada pintu untuk dilalui. Ini gambaran Nabi SAW. Inilah amal-amal yang kita kerjakan menjadi teman kita ketika kita berada di alam barzah nanti. Kita baca Al-Quran, kita akan dapat syafaat daripadanya nanti insya-Allah. Baik, yang kedua, Al-Quran bila dibaca dia menjadi satu perniagaan yang menguntungkan. Kita tidak akan mengalami kerugian. Kita biasa berniaga ni memang ada untung dan rugi. Tapi baca Quran ini Allah sebut dalam surah Al-Fatih, Allah sebut apa dalam ayat 29 ini, Allah kata baca Quran ini dia merupakan satu bentuk perniagaan yang tidak akan kita mengalami kerugian. Kita baca kalau dalam bulan Ramadan bangun, bila buat tahajud, mayang dan sebagainya, kita baca Quran, memanglah penat kan, mengantuk dan sebagainya, tapi itulah yang menguntungkan kita satu hari nanti. Dia tidak akan merugikan kita. Dekat dunia memang kita rasa penat kan. Baik. Seterusnya, keberkatan Ramadan itu akan kita rasai, ataupun Ramadan ini akan menjadikan kita hamba yang bertakwa. Ramadan ini sekolah yang boleh mengubah hidup kita. Apabila rezeki kita miliki, kita jadikan dia sebagai sedekah. Kita keluarkan infak. Dan Nabi SAW dalam bulan Ramadan ini, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Terutamanya ketika di bulan Ramadan, baginda lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Macam mana nak sedekah Ustaz? Saya budak sekolah kan, mak pun bagi belanja RM5 je. RM5 tu lah nak nanti isi minyak motor dan sebagainya. Yalah, tak puasa tak makan kan. Jadi itulah peluangnya dalam bulan Ramadan, mak bagi duit sama macam biasa. Jadi infakkan, tak banyak, RM1 dan sebagainya. Saya tengok tadi dalam pelancaran tu pun sekolah ada buat kan, infak RM1 sehari ke, satu minggu RM1 ke, tak kisahlah kan. Yang penting kita ambil peluang melatih anak-anak didik kita supaya bersedekah, terutama dalam bulan Ramadan ini. Baik, cerita tentang sedekah ini, sudah tentu sedekah ini mempunyai 1001 kelebihan yang luar biasa. Kita biasa dengar sedekah ini boleh merawat penyakit kan. Apa lagi? Sedekah ini akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang Nabi sebutkan kan dalam satu hadis. Sab'atun yuzillumuhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah janjikan jaminan keselamatan, perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah.
iaitu hari kiamat kan. Bila berlakunya kiamat, keadaan huru-hara, hiruk pikuk, masa itu kalau mak bapak dia dah tak kisah dah dengan anak-anak dia kan. Kalau anak pun dia dah tak cari dah mak bapak. Sebab apa? Masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Tapi pada ketika itu kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan, jaminan keselamatan. Salah satu daripadanya adalah orang yang menginfakkan hartanya, bersedekah. Bukan banyak, tetapi dia tak kisahlah berapa yang dia bagi, yang penting dia ikhlas melakukan itu secara berterusan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu antara kelebihan kita infak ataupun sedekah harta kita ini, wang ringgit dan sebagainya lah. Bila kita bersedekah juga, yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Bila kita bersedekah, Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Macam mana yang nak dikatakan sesuatu yang lebih baik? Baik, saya teringat satu kisah Abdullah bin Al-Mubarak. Pernah dengar nama Abdullah bin Al-Mubarak? Abdullah bin Al-Mubarak ini dia seorang ulama ahli hadis yang sangat terkenal. Dia ini lahir pada tahun 1118. Dia lahir pada tahun 118 Hijriah bersamaan dengan 736 Masihi kan. Dia ni hidup di Mekah, meninggal dunia pada tahun 181 Hijriah. Baik. Abdullah bin Al-Mubarak ini seorang ahli hadis yang sangat masyhur. Dia juga seorang saudagar yang sangat kaya, yang sangat dermawan, tolong orang dan sebagainya lah. Dan dia ini seorang yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Baik, nak cerita tentang Abdullah bin Al-Mubarak ini. Kisah ini tuan-tuan perempuan boleh rujuk kitab Warisan Para Awliya, para wali ya. Satu ketika selesai sahaja menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Al-Mubarak ini dia keletihan, lalu dia tertidur. Bila dia tidur, dia pun bermimpi. Mimpi dia turun 2 malaikat. Hebat kan wali Allah mimpi malaikat. Tadi Talhah bin Ubaidillah mimpi depan pintu syurga. Kita mimpi duduk depan pintu pagar sekolah pun dah alhamdulillah kan. Baik. Jadi Abdullah bin Al-Mubarak ni dia bermimpi turun 2 malaikat, lalu malaikat ini berbual-bual. Malaikat yang pertama tanya kepada malaikat yang kedua, tahun ini berapa ramai orang yang datang menunaikan haji? Maka dijawab oleh malaikat yang kedua, ada lebih daripada 600,000 jemaah yang datang pada tahun ini. Baik. Dan malaikat yang kedua ini kata, daripada 600,000 ini, tidak ada seorang pun yang dapat haji yang mabrur. Bila dengar macam tu, Abdullah bin Al-Mubarak dalam tidur dia ni tadi, dalam mimpi dia, dia menangis sungguh-sungguh, menangis teresak-esak. Kerana dia mengenangkan 600,000 orang yang datang ke Mekah, yang mengorbankan masanya perjalanan yang jauh, meninggalkan ahli keluarga dan sebagainya, bersusah payah datang tetapi tidak dapat haji yang mabrur. Jadi dia sedih lah, dia menangis kan, menangis. Tapi kata malaikat yang kedua ini tadi, dia cerita kepada malaikat yang pertama, tetapi ada seorang, dia ini tidak datang menunaikan haji pada tahun ini, tetapi Allah mengurniakan kepada dia pahala haji yang mabrur, dan dia, Allah telah ampunkan segala dosa dia. Jadi malaikat ini meneruskan bicaranya. Dia kata lelaki ini namanya Ali bin Muwaffaq. Dia ini tinggal di Damsyik, ibu kota Syria kan. Dia tinggal di Damsyik. Dia seorang tukang kasut. Dia sebut macam tu. Bila dengar nama Ali bin Muwaffaq, Abdullah bin Al-Mubarak yang sedang bermimpi ni tadi, dia terjaga daripada tidur dia. Lalu pada keesokannya dia terus pergi ke Damsyik ini mencari siapa Ali bin Muwaffaq ini. Baik. Bila sampai di Damsyik ini, jadi Abdullah bin Al-Mubarak seorang yang sangat terkenal. Jadi bila dia sampai, orang kenal dia. Jadi dia perkenalkan diri dia, aku adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Bila orang tanya dia datang nak jumpa siapa, aku datang sini nak cari Ali bin Muwaffaq. Siapa itu Ali bin Muwaffaq? Maka orang pun sebutlah Ali bin Muwaffaq ini
Dia duduk di penghujung pasar sana tempat dia bekerja, berniaga. Dia seorang tukang kasut. Ceritalah macam ni gambaran orangnya. Maka Abdullah bin Al-Mubarak pun terus mendapatkan Ali bin Muwaffaq ni. Bila bertemu saja dengan Ali bin Muwaffaq, dia perkenalkan diri dia. Aku adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Dengar sahaja nama Abdullah bin Al-Mubarak, Ali bin Muwaffaq ini menangis sampai pingsan. Sungguh-sungguh menangis kan. Jadi bila dia dah sedar daripada pingsan dia, kata Abdullah bin Al-Mubarak, ceritakan kepada aku, apakah amalan yang engkau lakukan sehingga pada tahun ini engkau tidak datang ke Mekah untuk menunaikan haji? Tetapi kenapa Allah kurniakan kepada engkau haji yang mabrur? Kenapa Allah ampunkan semua dosa engkau? Maka kata Ali bin Muwaffaq, engkau pun tahu, seorang tukang kasut. Maka 40 tahun yang dulu aku telah berazam untuk menunaikan haji. 40 tahun aku menabung. Dan pada tahun ini, bila aku menabung, cukuplah duit aku 350 dirham yang melayakkan aku untuk ke Mekah menunaikan haji. Bila duit aku dah cukup, aku bawa balik, aku nak beritahu berita gembira kepada isteri aku ini. Tapi bila sampai di rumah isteri aku yang syarat mengandung, tak sempat aku nak cerita kepada dia berita yang gembira. Dia kata dia ni dah tak tahan, sangat lapar. Dia ni sangat mengidam bau masakan, tak tahu jiran dia ni masak apa. Jadi tolonglah pergi dapatkan makanan tersebut. Jadi Abdullah bin Al-Mubarak tinggalkan isteri dia, terus pergi ke rumah jiran-jirannya. Pergi ke rumah yang pertama, tengok, bau bukan daripada rumah ini. Meneruskan sampai rumah kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya Abdullah bin Al-Mubarak sampai ke sebuah rumah jirannya, rumah yang agak usang. Dia tengok, aku ni dah susah, dah miskin, rupanya ada lagi lebih miskin, rumahnya pun nak roboh. Tapi masakan itu, bau masakan itu datang daripada rumah yang usang tersebut. Lalu dia pun ketuk pintu, bagi salam, keluar seorang wanita. Pada ketika itu dia menyatakan hasratnya, aku datang kerana apa yang kau masak itu baunya sampai ke rumah aku. Isteri aku sedang syarat mengandung, dia tak tahan baunya, dia nak makan sangat apa yang kau masak. Maka perempuan ini tadi, dia kata, aku tidak boleh memberikan apa yang sedang aku masak. Lalu kata Ali bin Muwaffaq, aku sanggup bayar, aku bawa duit ni, aku boleh bayar. Yang penting isteri aku dapat makan apa yang dia sedang idamkan. Kata perempuan ini tadi, yang kau dengar di dalam rumah aku itu, anak-anak aku sedang menangis kerana kelaparan. Mereka telah beberapa hari tidak makan kerana di rumah kami ini tidak ada sesuatu yang boleh dimakan. Oleh kerana dah 2-3 hari tak makan, hari ini tadi bila aku keluar daripada rumah, aku berjalan-jalan mencari sesuatu yang boleh dijadikan sebagai makanan. Akhirnya aku terjumpa seekor keldai yang mati tergolek di tepi jalan. Lalu aku mengambil secebis daripada daging keldai tersebut dan dia merupakan bangkai. Apa yang aku masak itu bangkai yang halal bagi kami tetapi haram bagi kamu. Sebab itu aku tak boleh bagi, kata perempuan ini. Bila dia dengar jawapan perempuan tersebut, Ali bin Muwaffaq ini menggigil, rasa sangat bersalah dan sebagainya. Akhirnya dia memberikan apa yang dia bawa, baki duit yang cukup tu tadi, yang nak cukupkan 350 dirham tu, yang dia nak serahkan kepada isteri dia. Akhirnya dia serahkan kepada perempuan tersebut dan dia balik ke rumah dia. Selama ini dia kata dia sebagai tukang kasut, dia kata dia dah susah, dah miskin, 40 tahun menabung kerana nak pergi ke Mekah. Tapi dia ambil semua simpanan dia, dia bawa ke rumah perempuan tersebut dan dia serahkan sambil dia mengatakan bahawa, ya Allah, di sinilah hajiku pada tahun ini, ya Allah. Di sinilah hajiku pada tahun ini, ya Allah. Di sinilah hajiku pada tahun ini, ya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan, dia mengorbankan simpanan selama 40 tahun dengan tujuan tadi nak menunaikan haji, tetapi dia berikan semuanya kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi hari ini saya tak mengharapkan tuan-tuan bagi semua simpanan yang kita ada, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya berada dalam bulan Ramadan ini, ambillah peluang bulan yang Nabi SAW menggalakkan untuk kita bersedekah, supaya kita boleh bersedekah, kita boleh mendapat sesuatu yang lebih baik yang Allah akan ganti
dalam kehidupan kita nanti. Kalau kita tak bertambah kaya pun tak apalah, sekurang-kurangnya dalam hidup kita ini tadi, anak-anak kita baik akhlaknya, kita hubungan suami isteri hidup kita bahagia, anak kita belajar elok-elok, pandai, dapat sambung belajar dan sebagainya. Maknanya kehidupan kita itu berkat dengan sebab kita banyak berinfak, memberikan pertolongan kepada orang lain dan sebagainya. Baik, dalam Ramadan jangan kita berlaku seperti sebelum-sebelum ini kan. Kita bazir, sepanjang Ramadan kita membazir. Tahun lepas tak ada bazar Ramadan, alhamdulillah kan. Tak berlakulah pembaziran seperti ini. Tapi kalau tahun-tahun yang sebelumnya, kadang-kadang apa yang kita beli di bazar Ramadan itu kita tak makan pun, tak sentuh pun, besoknya buang kan. Tengok pada tahun 2016 ni, Kerajaan Akhbar ni sebut apa? 3,600 tan sisa dibuang pada hari pertama puasa. Bayangkan kalau dah dekat 7,000 tan sisa makanan dibuang pada hari pertama, bagaimana nak sampai ke penghujung Ramadan? Jadi inilah yang kita kena ubah dalam hidup kita, insya-Allah. Baik. Seterusnya, keberkatan Ramadan itu bila puasa kita ini adalah puasa yang terbaik. Sebenarnya saya nak sebut tentang hadis lagi. Sebab apa Nabi SAW sebut berapa ramai orang yang berpuasa. Ramai yang berpuasa tetapi hanya lapar dan dahaga saja kan. Dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia, hanya lapar dan dahaga. Ustaz Hanan, boleh saya teruskan sikit lagi 5 minit ke? Boleh Ustaz, silakan. Okey. Jadi ringkasnya apa yang saya nak sebutkan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kita tentang puasa ini. Boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari hadis 36-37. Dua hadis ini Nabi sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan." Disampai kat situ dulu "Man shoma Ramadhana imanan." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan. Kemudian hadis yang ke-37 Nabi sebut, "Man qama Ramadhana imanan." Barang siapa yang mendirikan Ramadan itu dengan penuh keimanan. Baik. Man shoma ini, puasa rukun Islam kan? Puasa rukun Islam. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut puasa itu bukan kerana kita nak menunaikan rukun Islam, tapi puasa itu puasa dengan iman. Macam mana puasa dengan iman? Tengok, man shoma, barang siapa yang berpuasa pada siang hari, kita menahan diri kita daripada makan dan minum, kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, walaupun orang tak nampak. Sebagai pelajar contohnya kan, balik sekolah kat rumah line clear, tak ada orang, kita seorang aja, boleh je kalau kita nak buka icebox kan, nak minum air dan sebagainya, orang tak nampak. Tapi kenapa kita boleh menahan diri kita? Kerana kita berpuasa itu dengan keimanan. Okey, itu maksudnya. Okey, berpuasa dengan iman. Tapi bila berpuasa bukan dengan iman, ada orang berpuasa tapi mulutnya mencarut kan, memaki hamun. Lagi apa lagi? Ada orang berpuasa tapi puasa tapi menipu, cikgu tanya tipu kan, jawab tak jujur. Ada orang puasa tapi tangan dia mengambil hak orang lain. Itu puasa hanya lapar dan dahaga. Yang Nabi sebut tak dapat apa-apa sebab puasa bukan dengan iman. Baik. Kemudian man qama Ramadana, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan itu. Menghidupkan malam bulan Ramadan juga adalah dengan iman. Menghidupkan malam Ramadan dengan iman. Macam mana menghidupkan malam Ramadan dengan iman? Bayangkan pada siang hari kita berpuasa, kita dah berpenat, lelah dan sebagainya. Malam hari kita boleh melaksanakan solat tarawih kan. Solat tarawih ni ada masjid yang buat sampai 21 rakaat. Kita buat itu bukan dengan sebab tenaga kita. Kalau ikut tenaga memang tak larat. Yang bekerja balik dah petang, kena jam dan sebagainya, nak pergi lagi sembahyang tarawih. Tapi kita boleh buat kerana iman kita. Dengan kekuatan iman kita mampu. Kita boleh bangun pada waktu malam, bangun tahajud. Kenapa kita bangun tahajud? Kita boleh baca Quran pada tengah-tengah malam. Kenapa? Kerana dengan iman. Jadi bila kita berpuasa dengan iman, maka dia boleh mengubah kehidupan kita. Inilah yang kita kena pastikan betul-betul. Kali ini kita berpuasa bukan sekadar kita tak makan, tak minum sahaja, tapi kita kena tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya laju sikit. Yang keempat, keberkatan Ramadan itu kita akan dapat rasai bila kita doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percayalah, bila kita berpuasa ini doanya sangat mustajab. Allah makbulkan doa kita. Lebih-lebih lagi
pada 1/3 malam yang masih tersisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu hadis kursi, bila 1/3 malam yang masih tersisa ini, Allah menyeru kepada hamba-hambanya, ada tak di kalangan hamba-Ku yang berdoa pada ketika ini? Nescaya aku akan makbulkan doanya. Ada tak di kalangan hamba-Ku yang minta ampun, aku akan ampunkan segala dosanya. Ada tak di kalangan hamba-Ku yang berhajat, aku akan tunaikan segala hajatnya. Ini janji-janji Allah. Allah tidak pernah memungkiri janji. Yakin dan percayalah. Ambillah peluang. Kalau dalam ayat surah Al-Baqarah tadi 5 ayat yang tentang puasa, Allah galakkan supaya kita ini mengadu kepada Allah, minta dengan Allah, terutama dalam bulan Ramadan ini, maka ambillah peluang. Banyak masa yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Contohnya pada ketika saat nak berbuka kan. Nak berbuka itu janganlah kita duduk sibuk, duduk lagi melayan handphone, duduk update status dan sebagainya. Tak perlu. Kerana itulah masa yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak masa dalam bulan Ramadan ini. Baik. Kaum ibu, saya menyeru kepada kaum ibu, ambillah peluang. Saya yakin percaya bahawa ramai daripada kaum ibu yang akan bangun awal untuk menyiapkan juadah untuk bersahur, untuk anak, suami dan sebagainya. Gunakan peluang ini, bangun sahur itu sebelum kita menyediakan juadah, sujudlah kepada Allah terlebih dahulu. Kita kalau selama ini kita banyak masalah. Kalau sebagai isteri kadang-kadang kita ada masalah dengan suami, bila pergi kerja kita cerita dengan rakan-rakan setempat kerja, akhirnya masalah kita tersebar satu office kita kan, satu tempat kerja kita. Kita apa lagi? Ada masalah dalam menguruskan anak-anak kita, problem, kita pun cerita dengan orang ataupun kita menulis di Facebook, semua orang tahu masalah kita. Kita bekerja, kadang-kadang kita ada masalah dengan majikan kita. Kalau sebagai guru kita ada masalah dengan anak didik kita, kita pun tulis up dekat status kita kan. Kita nak marah punya pasal, akhirnya semua orang tahu masalah kita. Tapi masalah tak selesai. Jadi dengan Ramadan ini, Ramadan boleh mengubah kehidupan kita. Bermula dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Gunakan peluang kesempatan yang ada ini untuk kita bangun sujud kepada Allah. Bila kita peluang bangun sahur kan, sujud kepada Allah, berdoalah dengan Allah, mintalah dengan Allah, nyatakan segala hajat kita, mengadulah kepada Allah. InsyaAllah segala masalah kita Allah akan dengar, Allah akan bantu kita insyaAllah. Baik. Dan untuk akhirnya peringatan Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah." Wahai Muhammad, sesiapa yang berkesempatan dengan bulan Ramadan lalu meninggal dunia sedang dia tidak diampunkan, maka dia dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan Allah daripadanya. Dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Jadi mudah-mudahan kita pada tahun ini, kalaulah inilah Ramadan yang terakhir untuk kita, semoga Ramadan kali ini kita tidak rugi lagi. Ramadan berjaya mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa insya-Allah. Jadi sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan dah terlajak lebih 5 minit. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada pihak sekolah yang berikan ruang saya untuk berkongsi pada malam ini. Saya serahkan kepada Ustazah, ataupun boleh saya tutup dengan doa sekejap Ustazah? Boleh Ustaz, silakan. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana menghimpunkan kami pada malam ini ya Allah. Walaupun di media sosial kami berhimpun pada malam ini ya Allah, tapi kami yakin dan percaya ya Allah bahawa Engkau akan catatkan bahawa inilah antara amal-amal yang kami lakukan ya Allah sebagai persediaan sebelum kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Sesungguhnya guru-guru kami ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah telah banyak bersusah payah membesar dan mendidik kami ke jalan yang Engkau redai. Rahmatilah mereka ya Allah, kurniakan kesihatan sepanjang hayat mereka, permudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui ya Allah
Barangkali ada di antara ibu dan ayah kami yang sedang sakit pada ketika ini ya Allah. Kami merayu kepada-Mu ya Allah, ringankan beban kesakitan yang ditanggung oleh ibu dan ayah kami ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang bersabar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sudah tentu juga ada di antara kami ibu dan ayah kami telah lama meninggalkan kami ya Allah. Tempatkanlah mereka bersama-sama dengan para awliya, anbiya dan orang-orang yang soleh. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka kasih dan sayang kepada kami semenjak kami kecil lagi ya Allah. Masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami semua yang hadir pada malam ini ya Allah rezeki yang seluas-luasnya dari sumber yang halal. Jauhkanlah kami semua daripada segala yang haram. Peliharalah kami semua ya Allah. Peliharalah anak-anak didik kami ya Allah. Peliharalah seluruh warga sekolah menengah kebangsaan Mutiara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada wabak ya Allah. Janganlah kami disentuh oleh wabak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau uji kami dengan sesuatu ujian yang tidak mampu kami hadapinya ya Allah. Tetapi seandainya Engkau uji kami ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang paling bersabar ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang paling bersyukur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, supaya kami dapat beribadah sepanjang Ramadan pada tahun ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Johari bin Jalil atas perkongsian ilmu pada malam ini. Semoga segala amanat dan pesanan yang diberikan dapat dijadikan panduan, pedoman serta menjadi pendorong kepada kita untuk menjadi ummah yang cemerlang, bukan setakat di dunia sahaja, malah di akhirat sana nanti insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, bersempena dengan program Ihya Ramadan kita pada tahun ini, salah satu kempen yang menjadi pilihan penganjur adalah kempen Jom Jadi Baik. Kempen ini mengharapkan semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk semua warga SMK Mutiara Rini menghayati sifat kehambaan yang sebenar dan sentiasa berusaha lebih baik setiap hari dan sepanjang masa. Di kesempatan ini, sebagai simbolik sekali lagi bagi pelaksanaan kempen Jom Jadi Baik, kita persembahkan satu klip video untuk tatapan semua. Selamat menonton. Jom jadi baik. Jom jadi baik. Jom jadi baik. Selamat menyambut bulan Ramadan. Ahlan ya Ramadan. Jom jadi baik semua. Ramadan Karim. Jom jadi baik. Selamat berpuasa semua. Jom jadi baik. Selamat berpuasa. Jom jadi baik. Jom jadi baik. Sama-sama kita jadi baik. Hari ini lebih baik dari semalam, akan datang esok lusa lebih baik daripada hari ini. Demikianlah tadi berakhirnya kempen dan bermulanya kempen kita Jom Jadi Baik. Semoga kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan seharian untuk menjadikan diri kita hari ini lebih baik dari semalam.
Jom Jadi Baik. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya kempen Jom Jadi Baik sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Sebelum berpisah, pastikan semua penonton telah mengisi link kehadiran untuk didaftarkan ke SPLKTM oleh pihak urusnya. Berdedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Saya Hanan Hamzah mewakili semua warga kerja Majlis Perancaran Program Ihya Ramadan peringkat SMK Mutiara Rini sesi 2021 persamaan 1442 Hijrah memohon ampun dan maaf atas segala silap dan salah sepanjang kami mengendalikan majlis pada malam ini. Semoga kita bertemu di laman ilmu yang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih Warah Naria dan terima kasih kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua Ustaz, Ongkir kepada Ustaz, Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Puan, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan. Bersedia menunggu sampai akhir majlis. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
الجنة مفتوح لا يمضي عطش الروح إلا باب الريان نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يمضي عطش الروح إلا باب الريان ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ليلك ذكر القيام ونهارك فيه الصيام ما أجملها نساء أهلا شهر القرآن ليلك ذكر القيام ونهارك فيه الصيام ما أجملها نساء أهلا شهر القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يمضي عطش الروح إلا باب الريان نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يمضي عطش الروح إلا باب
إليك الهدى يا ونهارك في الصيام أجمل همسا أهلا شهر القرآن رمضان لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
يعطش الروح إلا باب الريان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ليلك ذكر القيام ونهارك في الصيام، ما أجملها نسام أهلا شهر القرآن. ليلك ذكر القيام ونهارك في الصيام، ما أجملها نسام أهلا شهر القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يمضي عطش الروح إلا باب الريان. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يمضي عطش الروح إلا باب الريان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان،
الروح إلا باب الريان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. الشر